A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan idh. Ingatlah apabila qala telah berkata, Allah Ta'ala telah berkata, Ibrahim kata sini, wa iz qala Ibrahim. Ibrahim berkata, Rabbi, Tuhanku, aj'al. Dia kata ja'alani fil amal, jadikanlah hadza, ini, baladan maknanya bandar, pekan atau kota. Hadza baladan maknanya bandar ini atau kota ini aminan, yang aman. Wa dan urzuk, rezekikanlah. Ini pun sama juga kata perintah, berikanlah rezeki ahlahu, ahla pada ahlinya, pada penduduknya, huninya, iaitu penduduk tadilah baladan tadi ni, bandar ni, kota ni. Ahlahu bagi penduduknya, min dari samarat. Samarat ini maksudnya, kebiasaannya maksudnya adalah kesan atau kesudahan atau keputusan. Dan samarat juga boleh bermaksud buah-buahan yang segar. Ini jamak, buah-buahan yang segar. Man, bagi mereka yang amanah, mereka yang telah beriman, min dari kalangan hum mereka, min dari kalangan mereka, bi dengan atau terhadap, bila terhadap Allah atau kepada Allah, wa dan al-yauma hari, pada hari akhir kemudian. Pada hari akhiratlah, al-yaumil akhir, pada hari kemudian, atau al-yaumil akhir ni hari akhirat. Qala, ni baru Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala telah berfirman, wa dan man, barang siapa kafara, yang telah engkar, fa, maka umatti'uhu. Umati ni maknanya mata maksudnya perbekalan atau kemudahan. Hu-nya. Fa umatti'uhu, maka perbekalannya atau barang-barangnya atau kesenangannya, qalilan, sangat sedikit. Thumma, kemudian, istarruhu ini kalau dikatakan istarruhu ilaihi, itu maksudnya apa-apa benda pun dia kerana terpaksa diletakkan di satu tempat yang lain. Itu maksud istarruhu ilaihi. Jadi istarruhu maknanya mereka akan terpaksa, atau terpaksa dan tak boleh ada cara lain lagi, terpaksa dibawa ila, ke arah azabin nar, azab api. Api neraka lah, azabin nar, kepada azab api neraka. Wah dan bisa ni seburuk-buruk. Al-masir, masir maksudnya tempat tinggal atau tempat kembali. Wa bi'sal masir, dan itulah tempat kembali yang sangat buruk. Seburuk-buruk tempat kembali atau seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza balada aminau warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkata, ya Tuhanku, jadikanlah bandar ini bandar yang aman, dan rezekikanlah kepada penduduknya dari buah-buahan yang segar untuk mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Qala, Allah Ta'ala berfirman,
wa man kafara fa umatihu qalilan thumma astarruhu ila azabin nar. Dan barang siapa yang ingkar, maka bagi mereka hanya perbekalan yang sedikit. Kemudian mereka akan terpaksa dilemparkan ke dalam azab api neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini ayat ini kita dah belajar sebelumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan Baitullah itu untuk apa? Untuk orang-orang yang tawaf li taifina wal akifina wa ruk'i sujud, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, dan untuk orang yang rukuk dan sujud. Bila Nabi Ibrahim alaihissalam sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai rancangan yang besar, bahawa tempat yang mereka bina ini nanti akan menjadi tempat rujuk bagi manusia satu hari nanti. Jadi oleh kerana itu Nabi Ibrahim alaihissalam segera berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tempat ini dijadikan baladan aminan. Ini yang mula-mula dulu. Kota yang aman, bandar yang aman. Sebab apa? Secara lumrah kita tahu bahawa bila manusia sudah berkumpul di satu tempat, kan, di bandar terutamanya, jadi banyak akan timbul permasalahan. Ada pergaduhan lah, ada selisih faham lah, ada penipuan lah, ada rampasan lah, ada yang merompak lah, mencuri lah. Banyak perkara-perkara buruk boleh terjadi di dalam bandar kerana manusia apabila dah berlumba-lumba untuk mencari kemewahan atau mengejar hawa nafsu mereka. Jadi sedar akan keadaan ini, Nabi Ibrahim alaihissalam segera berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti bila tempat ini menjadi tumpuan ramai, jadi beliau tidak mahu perkara-perkara buruk berlaku di sini. Maka beliau alaihissalam telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tempat ini, bandar ini, jadikanlah bandar yang aman. Itu yang dikatakan tanah haram. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam menginginkan bahawa kawasan ini, bandar ini nanti yang di mana ada Baitullah di tengah-tengahnya nanti, jadikanlah bandar yang aman. Dan dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala telah kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa bandar ini telah menjadi bandar yang aman. Tidak seperti bandar-bandar yang lain di dunia ini. Dan kita lihat kalau bandar-bandar di dunia ini banyak dia punya hiruk-piruk, kekacauan, perselisihan dan sebagainya. Tapi di bandar ini kurang. Bukan kata kita kata tak ada, tapi sentiasa terpelihara. Kalau ada pun segera diselesaikan. Maka itu dikatakan tanah haram. Dan dalam hadis diriwayatkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah berdoa supaya Mekah menjadi tanah haram. Aku juga mahukan bahawa Madinah dijadikan tanah haram. Jadi maksudnya tanah haram maknanya tak boleh ada perkara-perkara buruk berlaku di sana. Dijadikan baladan aminan. Jadi ini kalau kita pergi Mekah dan Madinah, sekarang kita tahu dia ada boundary tu, dia warna hijau, ada dia punya pintu gerbang tu. Itu kita tahu. Ini kalau kita dah lepas daripada pintu gerbang ini, kita dah masuk tanah haram. Kita panggil tanah haram. Jadi tak boleh ada perkara-perkara yang dilarang berlaku di tanah haram. Sama juga di Mekah, Nabi Ibrahim telah membuatnya. Di Madinah pun ada juga tanda-tanda itu, di mana Rasulullah SAW telah berdoa kepada Allah SWT dan menginginkan supaya Madinah juga dijadikan tanah haram. Kemudian setelah menjadikan bandar ini bandar yang aman, kemudian berdoa lagi, warzuq alahu minas samarat, dan kurniakanlah kepada mereka dari pelbagai jenis buah-buahan ataupun dari keputusan-keputusan yang baik, kan, keadaan-keadaan yang baik seperti yang dari
hal lugat tadi kita dah bagi tahu, samarat maksudnya keputusan-keputusan atau kesan-kesan, dan boleh juga bermaksud buah-buahan yang segar. Jadi ini satu kurnia yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dia seorang hamba yang sentiasa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau alaihissalam telah sempurnakan dan telah laksanakan. Jadi beliau gambaran seperti ini mengatakan, sebagai hamba aku telah laksanakan tanggungjawabku, pengibadatanku dan penghambaanku. Sekarang aku ingin melihat kebesaran-Mu ya Allah. Jadikanlah aku tahu bahawa Allah Ta'ala sangat berkuasa, boleh melakukan apa saja. Maka itu dia berdoa supaya dijadikan tempat ini bandar yang aman. Kemudian minta lagi supaya di sini didatangkan pelbagai jenis buah-buahan ataupun didatangkan pelbagai jenis keputusan atau kesan-kesan yang baik. Jadi dengan kurnia Allah SWT itu pun terjadi dengan kekuasaan dan kebesaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu dari sejarah bahawa Mekah waktu itu, waktu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isterinya Hajarah dengan Ismail yang masih kecil, tempat tu dikatakan Zizar'in. Tidak ada kehidupan di sana. Tanah yang tandus, gersang. Tidak ada kehidupan di sana. Tetapi bagaimana tempat yang kering seperti itu boleh datang buah-buahan yang segar, yang jauh lagi daripada kawasan-kawasan pertanian. Jadi semua orang tahu, secara geografi pun semua orang tahu bahawa tempat ini memang untuk mengadakan pertanian memang tak boleh kawasan itu. Kerana gunung-gunungnya yang berbatu, tanahnya yang berpasir, memang untuk mengadakan pertanian memang tak mungkin. Tetapi lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim, dia menginginkan supaya buah-buahan datang di sana. Berbagai jenis buah-buahan. Untuk man amana minhum billahi wal yaumil akhir, untuk mereka-mereka di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhirat. Jadi kita lihat dengan kurnia Allah Subhanahu Taala, tadi saya dah katakan tempat ini memang tak memungkinkan kalau katalah buah-buahan segar nak sampai ke sana. Tapi itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu jauh pandangan, vision dia yang sangat luas. Jadi kalau buah boleh datang, buah yang kita katakan sangat mudah rosak, cepat basi, cepat rosak. Tetapi kalau itu boleh sampai ke Mekah, jadi benda-benda lain pun boleh datang. Sebab tu Nabi Ibrahim alaihissalam di sini dia tak doa supaya dia datangkan nasi ke atau gandum ke, kan? Tidak. Beliau terus berdoa untuk buah-buahan. Kerana kalau buah-buahan boleh datang yang sangat mudah rosak tadi itu, jadi benda-benda lain pun semuanya boleh datang. Jadi dengan kurnia Allah SWT, kalau kita pergi Mekah pada hari ini ataupun 20 tahun dulu ataupun 30 tahun dulu atau 40 tahun dulu atau 50 tahun dulu, kita boleh dapatkan pelbagai jenis buah-buahan ada di sana. Semua ada, semua jenis buah-buahan ada kat sana. Jadi kalau nak cerita kat sini memang tak habis. Memang takkan habis kalau kita nak ceritakan pengalaman orang-orang yang pernah pergi haji bagaimana. Dan kadang-kadang apa yang kita minta tu tiba-tiba ada je kat sana. Kalau kita minta baik, dapat baiklah. Ada orang dia kata dia datang apalah makanan tak sedap lah. Sepanjang dia berada dekat Mekah Madinah tu, semua makanan semua dia jumpa tak sedap. Tapi kalau kita berdoa yang baik-baik, kita akan dapat yang baik-baik. Banyaklah contoh, nanti kalau siapa nak kongsikan nanti boleh kongsikan dalam sesi soal jawab dan perbincangan nanti. Kita sambung. Qala wa man kafara fa umatihi qalilan thumma astarruhu ila azabin nar. Allah SWT berfirman, untuk yang mereka yang ingkar, maka bagi mereka perbekalan yang sangat sedikit. Kemudian mereka akan terpaksa dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi ini
ini digambarkan bahawa orang-orang yang tidak mementingkan hal agama, mereka yang hanya memikirkan dunia sahaja, mereka tidak mahu hal-hal agama ini berlaku pada diri mereka, mereka mengambil tak kisah, tidak mahu memberi perhatian, padahal ini adalah perjuangan para anbiya, para khalifah, para orang saleh. Jadi kalau orang-orang dunia ini, sebab itu dikatakan fa'umatti'uhu qalilan. Sebab dunia ini dikatakan mata'un qalil. Sahibah tolong mute Sabiha. Saya dah mute, jangan buka lagi ya. Jadi dikatakan dunia mata'un qalil. Dunia ini memang perbekalannya sangat rendah, sangat sedikit, sangat murah. Jadi siapa yang sanggup mengorbankan agama lalu memilih dunia, mereka akan rugi. Kemudian mereka akan terjerumus dengan banyak masalah, kesusahan, kepayahan dan kehancuran. Akhirnya langkah-langkah mereka itu semuanya akan menjadi rosak, menjadi tak betul, lalu mereka terpaksa dilemparkan ke dalam azab api neraka. Ini dikatakan sumastarruhu ila azabin nar. Terpaksa dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kita perlu berhati-hati di sini. Dan kalau kita membelakangi agama, bahawa nanti pintu-pintu perkara buruk akan terbuka luas untuk kita. Kita sanggup melanggar, kita sanggup melawan, kita sanggup tinggalkan agama nanti lepas itu. Kemudian lihat bagaimana setiap langkah-langkah kita nanti akan menjurus kepada kesalahan, kekecewaan, kesedihan. Dan kalau kita dah terjerumus dalam keburukan atau dosa, nanti tidak ada cara lain lagi, maka kita akan istarrahu ila azabinnar. Kita akan dilemparkan, terpaksa dilemparkan ke dalam azab api neraka. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kita perlu perhatikan bahawa perkara agama ini yang cuba dibangunkan oleh Nabi Ibrahim AS dan semua Nabi-Nabi, bahawa kita kena ambil perhatian. Kalau kita dah diberitahukan tentang peraturan-peraturan dalam agama, kita perlu hormati. Kita perlu ambil berat. Kita perlu ambil serius benda ni. Kalau kita membelakangi, man kafara, barang siapa yang engkar atau membelakangi yang mereka hendakkan dunia itu Allah Ta'ala sebut ad-dunya mata'un qalil. Hanya perbekalan yang murah saja, yang rendah, yang sedikit saja. Kemudian mereka akan terjerumus ke dalam kesilapan-kesilapan, akan menjumpai kekecewaan-kekecewaan, dan akan terjerumus dalam dosa-dosa, lalu dilemparkan ke dalam api dan ditempatkan dalam tempat yang seburuk-buruk, tempat tinggal. Baiklah, kita sambung pada ayat seterusnya. Wa dan iz, ingatlah apabila yarfa'u, daripada akar kata rafa'a, yarfa'u fi'il mudhari, yarfa'u telah mengangkat. Yang sedang yarfa'u, Ibrahim sedang mengangkat, Ibrahim Nabi Ibrahim AS, Qawaida ini asas, batu asas. Minal baiti, dari bait, dari rumah itu. Wah dan Ismail itu anaknya Nabi Ismail AS. Lalu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, engkau kabulkanlah, minna, dari kami. Min ada dari, na ada jamak sini, minna, dari kami. Apa-apa yang dari kami. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, kabulkanlah apa-apa usaha dari kami. Inna, sesungguhnya, ka engkau, anta, iaitu engkau itu, as-sami'u, yang maha mendengar, al-alimu, yang sangat mengetahui. Terjemahannya yang mudah,
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam telah mengangkat asas-asas dari rumah itu bersama Ismail. Rabbana taqabbal minna, lalu mereka pun berdoa, wahai Tuhan kami, kabulkanlah apa-apa usaha dari kami ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau tu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi di sini ayat ini menggambarkan bahawa ada orang yang mengatakan Nabi Ibrahim lah yang membuat asas Kaabah ini. Tapi ayat ini menunjukkan bukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang meletakkan batu asas Baitullah ini, bukan. Di sini kalau dikatakan meletakkan batu asas, dikatakan wada'a qawaid. Itu baru dikatakan meletakkan batu asas. Wada'a Ibrahimu qawaid, itu baru dikatakan Nabi Ibrahim telah meletakkan batu asas. Tapi yang di sini dikatakan yarfa'u Ibrahimul qawaid. Nabi Ibrahim telah mengangkat asas batu-batu asas itu. Maksudnya di sini bahawa tempat itu dari dulu, memang dari zaman dahulu lagi memang dah ada. Baitullah ni memang dah ada tempat orang datang berkumpul beribadat di situ. Yang digambarkan dalam Al-Quran di ayat lain dikatakan Baitul Atiq. Dalam surah Ibrahim, Baitul Atiq maksudnya rumah yang kuno, rumah yang sangat lama. Yang diyakini bahawa yang meletakkan batu asas di situ adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam lah yang telah meletakkan batu asas di situ. Kemudian lama dah ditinggalkan, dah tidak ada, kemudian dah timbus dengan angin ribut, padang pasir apa semua dah tak nampak. Dia punya bangunan tu pun dah runtuh. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan petunjuknya untuk datang ke situ. Tinggalkan anak isterinya di situ. Sebab apa? Nabi Ibrahim alaihissalam dah dapat tahu, Allah Taala telah beritahukan bahawa di situ ada batu asas rumah ibadat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau perlu membangunkannya kembali. Jadi sebab itu kalau kita lihat dalam hadis ada buktinya. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam membawa isteri dan anaknya Hajrah radhiyallahu anhu dengan Ismail alaihissalam, jadi ditinggalkan di situ, lalu dia pun berpatah balik, tinggalkan, suruh anak isterinya tinggal di situ. Dan berjalan tanpa menulis lagi. Jadi isterinya mengejar Nabi Ibrahim suaminya. Kata, kenapa engkau sanggup tinggalkan kami di tempat yang gersang ini, yang tidak ada kehidupan di sini? Nabi Ibrahim tidak berjawab apa pun. Dan ditanya lagi pun tidak dijawab. Kemudian Hajar bertanya, apakah ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk ya. Jadi kalau begitu katanya, kami tidak takut. Pasti ada hikmah daripada semua ini. Jadi isterinya Hajrah radhiyallahu anhu merupakan mendapat didikan dan tarbiyat yang baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mempunyai keyakinan yang kuat terhadap suaminya. Jadi bila Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalkannya di situ, dia tahu suaminya seorang yang bijak, yang penuh hikmah, seorang nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dia tinggalkan ke sini, pasti ada hikmah, pasti ada keputusan yang baik nanti. Jadi dia tidak risau. Beliau yakin, Hajrah tadi yakin dengan tindakan atau tindak tanduk atau amalan atau kelakuan daripada suaminya, dan dia reda. Kerana kalau suaminya mengatakan ini dari Allah SWT, dia tidak takut sedikit pun. Lalu Nabi Ibrahim pun terus berjalan. Sampailah di satu tempat yang di mana beliau dah tak nampak lagi anak isterinya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tempat itu dijadikan kejap mungkin doa dia ini juga
Rabbana waj'alna musliman lak wa min zurriyyatina ummatan musliman lak. Nanti saya tengok. Ada doa yang lain? Oh bukan. Ni doa dia. Nabi Ibrahim telah bila dah jauh dia pun berdoa. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dalam surah Ibrahim ayat 38. Inilah doa Nabi Ibrahim. Dikatakan dia telah tinggalkan anak isterinya di tempat yang tanah yang gersang. Maka wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, jadikanlah mereka nanti, kami nanti dari kalangan orang-orang yang mendirikan solat dan menjadikan kami berfaedah di kalangan manusia. Dan kurniakanlah rezeki kepada kami dari berbagai buah-buahan supaya kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Itulah doa Nabi Ibrahim AS setelah dia tidak nampak lagi anak isterinya. Jadi daripada peristiwa ini kita tahu bahawa Nabi Ibrahim AS meninggalkan anak isterinya di tanah yang gersang ini berdasarkan daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala telah tunjukkan, telah beritahu tinggalkan mereka di situ. Rupa-rupanya di situ adalah tempatnya orang-orang manusia berkumpul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejak dahulu lagi. Di mana yang membuat batu asas itu adalah Nabi Adam AS. Jadi Nabi Ibrahim datang kembali berdasarkan perintah Allah SWT membangunkan kembali batu asas itu. Berdasarkan petunjuk daripada Allah SWT, dia telah menjumpai tapak itu atau dia punya asas itu, dah jumpa, kemudian dia bangunkan kembali saja di situ. Jadi usaha ini setelah Nabi Ibrahim AS dia tinggalkan Ismail di sana. Lihat bagaimana Nabi Ismail pun tabah di sana. Kita tahu bahawa di sana tidak ada air dan kita pernah dengar cerita larian Hazrat Hajrah Safa ke Marwah. Jadi akhirnya terpancut mata air di sana. Jadi barulah mereka selamat. Ada air di sana. Dan bila ada pedagang-pedagang lalu di sana, sepanjang mereka bertahun-tahun berdagang lalu kawasan tu, mereka tahu kawasan ini tidak ada air. Tapi bila mereka lalu sana lihat ada dua anak beranak di situ dan lihat di sana ada mata air. Orang Arab zaman dahulu, kalau siapa yang menjumpai atau mengorek mata air, dia adalah pemilik mata air itu. Itu cara orang Arab dahulu. Dan siapa yang ingin mengambil air di situ, dia perlu memberikan hadiah atau memberikan bayaran atau perlu minta izin dahulu. Jadi bila pedagang-pedagang ini lalu di sana, mereka lihat ada air, mereka pun mengambil air di situ dengan izin dan mereka berikan hadiah atau bekalan. Dengan cara itulah Hajrah dengan Ismail alaihissalam dapat bertahan. Jadi lama kelamaan ada satu kabilah dia minta, mereka anggap Hajrah dengan Ismail ni orang yang istimewa. Dia anggap macam queen, macam puteri lah. Orang yang terhormat. Ismail pun mereka hormat. Jadi mereka minta izin untuk tinggal di sana, buat kemah di sana. Jadi Hajrah pun izinkan. Jadi lama-lama ada kehidupan, ada penempatan di sana. Selepas itu bila Hazrat Ismail AS membesar, beliau pun sedikit demi sedikit berkhidmat. Beliau tidak pergi tempat lain. Bila ayahnya dah tinggalkannya di sana, dia tetap di sana. Kemudian Nabi Ibrahim pun datanglah. Sekali-sekala selang berapa bulan, berapa tahun dia pun datang, sentiasa melawat. Sentiasa mendidik anaknya Ismail ini. Lalu sampailah kepada untuk membina Baitullah tadi, tempat batu asas tadi. Setelah mereka berjaya membina Baitullah tadi yang dijanjikan akan menjadi tempat orang-orang yang litaifina wal akifina wa ruk'is sujud. Jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah usaha daripada kami. Usaha ni sangat kecil saja sebenarnya. Walaupun demikian, inilah ciri-ciri para anbiya. Di samping mereka berusaha, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Walaupun pekerjaan mereka ini sebenarnya satu pekerjaan yang besar, membuat tempat orang-orang datang berkumpul nanti. Orang-orang datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun mereka membuat satu pekerjaan yang besar, tapi tetap juga mereka merendah diri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya usaha ini dikabulkan, diterima, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi seperti orang-orang dunia. Kadang-kadang mereka bila mereka mendapat pekerjaan yang besar, mereka jadi sombong. Mereka tidak mahu berdoa. Mereka terlampau yakin dengan kelebihan kepandaian yang mereka ada. Mereka katakan ini semua usaha aku sendiri. Aku yang telah berusaha, belajar, mengkaji apa semua. Jadi mereka katakan kredit itu untuk diri mereka sendiri. Itu orang-orang dunia. Tapi bukan di kalangan para anbiya. Para anbiya apabila mereka melakukan satu-satu pekerjaan itu, walaupun pekerjaan besar, kecil ke besar ke, setelah melakukannya atau sedang melakukannya, mereka sentiasa berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah usaha yang tak seberapa ini daripada kami, kabulkanlah, terimalah dan berkatilah di dalamnya. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maknanya isi hati mereka itu, niat mereka itu, keikhlasan mereka itu sampai ke lubuk hati mereka, Allah Taala mendengar. Allah Taala mengetahui. Jadi ini bukan omong-omong kosong. Ini bukan perkara yang main-main. Mereka serius. Mereka laksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejiwaan untuk membangunkan rumah Allah SWT ini. Ini katakan Baitullah ini. Jadi inilah yang kita perlu perhatikan, bahawa sejarah ni memang kalau saya nak panjangkan ni sebenarnya boleh. Tapi akan menjadi terlampau panjang nanti. Jadi tadi yang saya sampaikan itu adalah sebahagian saja ringkasan tafsir, dan sebenarnya boleh panjang lagi. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalau ada soalan atau siapa-siapa nak tambah, saya silakan. Untuk hari ini setakat ini saja dahulu, dan jangan lupa besok kita akan sambung dengan ayat seterusnya. Ini pun berkaitan dengan ayat sambungan dari ayat di atas. Yang ayat seterusnya adalah merupakan kunci daripada surah Al-Baqarah, dan kita nantikan pada esok hari insya-Allah taala. Untuk hari ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.